Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Cikgu harap anda semua sihat sejahtera. Pada hari ini, kita akan belajar pengajian perniagaan STPM semester 3. Kita akan belajar bab 10 keusahawanan dengan subtajuk 10.3 ciri-ciri usahawan berjaya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah calon seharusnya dapat menjelaskan ciri-ciri orang efektif berdasarkan Stephen Covey, iaitu 7 tabi'i orang berjaya. Kriteria kejayaan. Pelajar dikira berjaya sekiranya dapat menyatakan dan menghuraikan sekurang-kurangnya 5 ciri orang efektif mengikut Stephen Covey. Pelajar-pelajar sekalian, dalam video cikgu pada hari ini, cikgu akan bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu pertama, cikgu akan jelaskan tentang ciri orang berjaya ataupun ciri-ciri orang efektif mengikut Stephen Covey. Kedua, teknik menjawab soalan struktur. Ketiga, teknik menjawab soalan esei. Dan yang keempat, tik ulang kaji. Pelajar-pelajar sekalian, Stephen Covey telah memperkenalkan 7 ciri orang efektif. Biasanya ciri orang efektif ini ada pada usahawan. Sekarang kita lihat apakah ciri orang efektif mengikut Stephen Covey. Mengikut Stephen Covey, terdapat 7 ciri orang efektif, iaitu yang pertama, bersikap proaktif, berorientasikan matlamat, lakukan perkara utama dahulu, berfikiran menang-menang, cuba memahami dahulu, kemudian cuba difahami, bersinergi dan tajamkan gergaji. Ciri orang efektif yang pertama ialah bersikap proaktif. Seseorang yang proaktif ialah individu yang mempunyai inisiatif dan tanggungjawab untuk menyebabkan sesuatu itu berlaku. Individu ini bersifat fokus dan bertindak ke atas sesuatu yang dalam kawalannya sendiri. Seseorang usahawan yang proaktif biasanya tidak menunggu orang lain untuk mengarahnya membuat kerja. Kerana biasanya usahawan adalah ketua kepada syarikatnya dan dia akan memulakan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Yang kedua, biasanya usahawan yang proaktif akan mengambil tindakan sebelum sesuatu perkara tidak baik berlaku terhadap perniagaannya, dan biasanya usahawan ini berpandangan jauh, mempunyai accountability, sentiasa mencari idea-idea baru untuk mengatasi kekurangan perniagaan. Contoh, untuk contoh, pelajar boleh rujuk kes STPM, kajian kes, soalan kajian kes STPM ulangan 2015, iaitu syarikat Faridah. Puan Faridah telah mendaftarkan jenama Faridah dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia untuk melindungi hak reka cipta dan intelek Faridah sebelum jenama Faridah ditiru oleh syarikat lain. Sekarang kita bincangkan pula ciri orang efektif yang kedua, iaitu berorientasikan matlamat. Berorientasikan matlamat bermaksud memulakan sesuatu dengan sasarkan di dalam minda kepada matlamat akhir yang hendak dicapai. Jadi fokus, usahawan akan fokus kepada pencapaian matlamat dengan pemahaman atau ukuran yang jelas tentang destinasi yang hendak dituju dan merancang untuk mencapai matlamat. Sekarang kita lihat pula contoh usahawan yang berorientasikan matlamat.
Sebelum tu kita lihat dulu ciri-ciri dia. Yang pertama ialah seorang usahawan itu akan dapat menetapkan hala tuju atau garis panduan sebelum mengambil sesuatu tindakan. Okay. Jadi, dan usahawan juga akan menyelesaikan tugasan mengikut urutan kepentingan demi pencapaian matlamat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan contoh Niloufar ialah jenama pakaian diasaskan oleh selebriti dan usahawan terkemuka Malaysia. Jadi Niloufar dia meletakkan misi ni boleh jadi matlamat syarikat lah, untuk menyediakan harga yang boleh diakses dengan pilihan kualiti premium. Ciri orang efektif yang ketiga ialah lakukan perkara utama dahulu. Ini bermaksud usahawan memberi keutamaan kepada objektif yang lebih penting dahulu, termasuk pencapaiannya, dan usahawan menentukan aktiviti dan merancang pelaksanaan aktiviti dengan mengenal pasti keutamaan dan kepentingan setiap aktiviti. Jadi, apa yang dilakukan ialah usahawan akan menyediakan jadual pelaksanaan tugas dan membentuk senarai semak aktiviti untuk memastikan tugas-tugas dilaksanakan. Dan biasanya usahawan yang melakukan perkara utama dahulu ini adalah seorang yang mengamalkan pengurusan masa yang berkesan. Okay. Ciri orang efektif yang keempat ialah bersinergi. Maksud bersinergi ialah individu menghargai dan mengambil peluang atas kelainan dan perbezaan yang wujud. Setiap orang punya perbezaan, maka perbezaan itu dapat digunakan oleh usahawan khususnya untuk menukarkannya menjadi peluang. Okay. Jadi usahawan ataupun individu boleh bekerjasama secara kreatif dengan orang lain untuk menghasilkan penyelesaian atau alternatif baru untuk perniagaan. Okay. Raja sekalian, ciri orang yang efektif yang kelima pula ialah berfikiran menang-menang. Okay. Apa maksud dia? Okay. Iaitu rangka pemikiran dan perasaan yang sentiasa mencari faedah bersama dalam semua interaksi manusia. Jadi biasanya usahawan akan melaksanakan konsep berkolaborasi atau bekerjasama yang lebih efektif dan berkesan dengan membina hubungan kepercayaan yang tinggi di dalam kumpulan. Ciri-ciri orang yang berfikiran menang-menang. Kita lihat sekarang. Di dalam perbincangan, mesyuarat atau perundingan, biasanya orang yang berfikiran menang-menang akan membuat keputusan yang tidak menjejaskan mana-mana pihak. Okay? Dan dia mampu membuat keputusan yang adil dan tidak berat sebelah, serta dia akan menganggap kejayaan kumpulan sebagai kejayaan semua ahli kumpulan. Jadi, usahawan yang berfikiran menang-menang sentiasa mengutamakan faedah bersama, terutamanya di dalam perundingan, dan tidak melakukan perkara yang boleh menjejaskan pihak lain. Ciri orang efektif yang keenam ialah cuba memahami dahulu, kemudian cuba untuk difahami. Individu akan menggunakan pendengaran empati, iaitu mendengar dengan tujuan untuk memahami. Dan individu yang punya ciri ini akan mempengaruhi orang lain dengan membentuk pemahaman yang mendalam tentang keperluan dan perspektif mereka. Pelajar-pelajar sekalian, biasanya orang efektif yang cuba memahami dahulu, kemudian cuba untuk difahami, boleh mendengar dengan baik. Individu tersebut
ataupun usahawan ini akan berusaha untuk memahami sesuatu isu terutama yang dihadapi oleh pekerjanya. Dia akan cuba memahami keadaan pekerja dengan penuh rasa empati dan mampu berkomunikasi dengan pekerja ataupun dengan orang lain dengan baik, dan semasa berkomunikasi dia mempunyai fikiran dan persepsi yang positif. Sekarang kita lihat ciri orang efektif yang terakhir, iaitu tajamkan gergaji. Tajamkan gergaji bermaksud usahawan atau individu sentiasa melakukan proses memperbaharui tenaga, motivasi dan kekuatan peribadi berdasarkan 4 dimensi sifat semula jadi seseorang individu, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekarang kita lihat ciri-ciri usahawan yang mengamalkan prinsip tajamkan gergaji. Yang pertama, usahawan ini akan sentiasa bersedia memperkembangkan diri sendiri, kemahiran diri dan pembaharuan diri. Di usahawan mengamalkan peningkatan diri dari aspek intelek dengan menghadiri latihan khusus atau menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Usahawan juga melakukan ibadah dan mematuhi peraturan dalam agama untuk meningkatkan aspek kerohanian dan psikologi, dan usahawan akan mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan senaman dan diet seimbang untuk menjaga kesihatan jasmani. Ini membolehkan usahawan menjalankan perniagaan dalam keadaan sihat dan cergas. Okay, sekarang kita ke agenda kita yang kedua, iaitu teknik menjawab soalan struktur bahagian A. Semua pelajar sudah tahu kan? Ada 10 soalan di bahagian A. Sekarang kita lihat soalan yang pertama berkaitan dengan ciri-ciri orang efektif. Okay. Soalan dengan kata tugas nyatakan, iaitu nyatakan 6 ciri orang efektif berdasarkan Stephen Covey. Jadi di sini kita lihat kata tugasnya ialah nyatakan. Bermaksud pelajar tidak perlu memberikan huraian, hanya nyatakan 6 ciri. Kita ada 7 ciri dan dia minta hanya 6 ciri, iaitu 6 ini adalah arahan soalan. Okey. Dan kita lihat markahnya pun 6 markah. Bagaimana nak menjawab soalan ini? Bila kita menjawab soalan, pastikan ada intro. Jadi 6 ciri orang efektif berdasarkan Stephen Covey, kita salin saja daripada soalan. Lihat, yang pertama bersikap proaktif, kedua berorientasikan matlamat, ketiga lakukan perkara utama dahulu, keempat berfikiran menang-menang, yang kelima cuba memahami dahulu kemudian cuba difahami, dan yang keenam bersinergi. Yang ketujuh, tajamkan gergaji. Jadi pelajar hanya perlu menjawab 6, tak perlu menjawab 7 ke depan. Sebab pemeriksa akan hanya menanda 6 yang pertama yang tepat. Dan satu lagi di sini saya nak ingatkan, sebaik-baiknya bagi soalan yang menyatakan arahannya 6, pelajar tulislah nombor bagi setiap fakta yang dinyatakan. Ini untuk memudahkan pelajar sendiri memastikan dah ada 6. Kalau sekiranya pelajar buat dash, kita tak tahu berapa bilangan, tapi ada nombor lebih memudahkan pemeriksa dan juga pelajar sendiri semasa menjawab. Okay, sekarang kita lihat soalan yang kedua. Huraikan
3 ciri orang efektif berdasarkan Stephen Covey, 6 markah. Jadi kata tugas di dalam soalan ini ialah huraikan, dan soalan ini meminta arahannya ialah 3 ciri dan markahnya 6 markah. Okay, bagaimana nak jawab soalan ini? Okey, sekarang kita lihat. Okey, ingat ya, intro jangan lupa. Pertama, bersikap proaktif, kita akan dapat 1 markah untuk fakta, dan belajar tulislah huraian. Contoh di sini, individu yang mempunyai inisiatif dan tanggungjawab untuk menyebabkan sesuatu itu berlaku. 1 huraian sahaja diperlukan, itu pelajar akan dapat 1 markah untuk huraian, 2 markah untuk fakta yang pertama. Kita lihat jawapan yang kedua, berorientasikan matlamat, 1 markah, dan huraian dia contohnya mula sesuatu dengan sasarkan minda kepada matlamat akhir, 1 markah, dan fakta yang ketiga, lakukan perkara utama dahulu, 1 markah, dan huraiannya memberi keutamaan kepada objektif yang lebih penting dahulu termasuk pencapaiannya, 1 markah. Jadi pelajar tidak perlu memberi huraian yang panjang. Bagi markah 6 markah, 3 ciri, 1 fakta, 1 huraian. Sekarang kita lihat soalan yang ketiga. Jelaskan 2 ciri orang efektif berdasarkan Stephen Covey. Di sini markahnya juga 6 markah. Kata tugasnya jelaskan. Dia hanya nak 2 ciri saja, itu arahannya, dan dengan 2 ciri itu kita akan dapat 6 markah. Jadi pelajar-pelajar, 2 ciri 6 markah bermaksud pelajar perlu nyatakan 1 fakta, nyatakan 1 huraian, dan nyatakan 1 contoh. Contoh adalah wajib bagi soalan yang bermula dengan kata tugas jelaskan. Sekarang mari kita lihat cara untuk menjawab soalan ini. Intro soalan, 2 ciri orang efektif berdasarkan Stephen Covey. Pertama, berfikiran menang-menang, 1 markah. Rangka pemikiran dan perasaan yang sentiasa mencari faedah bersama dalam semua interaksi manusia, 1 markah untuk huraian. Dan contoh, semasa berunding dengan pembekal, Encik Ali sentiasa berfikiran menang-menang supaya dapat bekerjasama dengan lebih berkesan. Ataupun pelajar boleh tulis, Encik Ali sentiasa memikirkan kepentingan bersama ataupun membuat keputusan yang adil kepada semua pihak yang berunding. Jadi contoh tu berdasar pada apa yang pelajar nak. Jadi pelajar boleh menyatakan nama orang ataupun nama syarikat sebagai contoh. Ya, cikgu beri yang kedua. Bersinergi, 1 markah. Individu menghargai kelainan dan perbezaan, 1 markah. Contoh Encik Ali, pengarah syarikat, mengadakan sesi sumbansaran bersama pekerjanya untuk mendapatkan idea yang inovatif untuk membangunkan produk baru. Jadi di sini contoh Encik Ali, pengarah syarikat. Jadi kita letakkan nama ataupun syarikat di dalam contoh. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita berada di agenda kita yang ketiga, iaitu teknik menjawab soalan esei. Soalan esei berada di bahagian B. Pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan dengan soalan esei. Soalan nombor 4. Jelaskan 5 ciri orang efektif berdasarkan Stephen Covey, 20 markah. Kata tugas soalan ialah jelaskan. Arahan soalan ialah 5 fakta. 5 ciri orang efektif ni adalah 5 fakta, dan Stephen Covey adalah kata kunci. Bila ada Stephen Covey, jangan pelajar tertukar dengan sifat usahawan berjaya. Jadi markahnya 20 markah bermaksud pelajar perlu ada 1 fakta,
2 huraian dan 1 contoh. Okay, sekarang kita lihat bagaimana cara nak menjawab soalan ini. Okay. Seperti biasa, bila menjawab soalan, pastikan ada intro. Okay. Pertama, berfikiran menang-menang 1 markah. Walaupun soalan ini adalah soalan esei, pelajar tidak perlu menjawab dalam esei yang panjang. Dan setiap fakta boleh dinomborkan, okay, untuk memudahkan pelajar sendiri memeriksa sama ada fakta yang diberikan sudah cukup atau tidak. Jadi amalkan menomborkan fakta. Okay. Yang kedua, kita lihat huraian. Huraian, okay, boleh pelajar gunakan ayat sendiri untuk huraian. Jadi sini cikgu ambil contoh yang kita bincangkan tadi. Okay, maksud dia rangka pemikiran dan perasaan yang sentiasa mencari faedah bersama dalam semua interaksi manusia. Jadi di sini kita dapat 1 markah untuk huraian yang pertama. Okay, dan kita perlu beri huraian yang kedua, iaitu konsep kolaborasi berkesan dengan membina hubungan kepercayaan yang tinggi. 1 markah untuk fakta yang kedua, huraian yang kedua. Dan okay, kita lihat contoh ni. Jadi untuk soalan esei wajib ada contoh. Okay, sebagai huraian yang ketiga, kita beri dalam bentuk contoh. Contohnya sini ialah semasa berunding dengan pembekal, Encik Ali sentiasa berfikiran menang-menang dengan membuat keputusan yang adil supaya dapat bekerja sama dengan lebih berkesan 1 markah. Jadi kalau kita lihat contoh jawapan ini, pelajar nomborkan fakta dan untuk huraian pelajar buat dash pun tak apa. Nak titik ke, nak dash ke, nak anak panah tak apa. Tapi jangan nomborkan huraian fakta sahaja yang pelajar nomborkan supaya kita dapat bezakan fakta dan huraian. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang kita sampai ke agenda kita yang keempat, iaitu tip belajar dan tip menjawab soalan. Yang pertama, tip ulang kaji. Pertama, pelajar kena pasti fakta khusus. Semasa ulang kaji, pelajar perlu kenal pasti fakta khusus yang ada dalam silibus. Yang kedua, setiap fakta khusus itu perlu dihafal dengan tepat. Tidak boleh dibasuai fakta khusus. Yang ketiga, buatlah latihan menggunakan kata tugas, nyatakan, huraikan dan jelaskan. Bagi kata tugas jelaskan, buatlah latihan mereka contoh. Kerana kata tugas jelaskan wajib ada contoh. Pelajar-pelajar sekalian, kita pergi kepada tip menjawab soalan. Pertama, apabila pelajar melihat soalan, kenal pasti apakah kata tugas. Dan pada masa yang sama, apabila kita melihat kata kunci, langkah yang kedua, kenal pasti kata kunci. Kenal pasti juga sama ada soalan itu adalah fakta khusus ataupun bukan fakta khusus. Yang ketiga, tengoklah arahan, iaitu arahan dia sama ada dia nak berapa fakta, 2 fakta, 3 fakta. Jadi patuhi arahan. Dan yang keempat, kita lihat berapa markah yang disumbangkan oleh setiap soalan supaya pelajar tidak kurang ataupun terlebih menjawab fakta. Dan yang kelima, walaupun tidak ada markah untuk intro, pastikan setiap jawapan pelajar ada intro supaya memudahkan pelajar sendiri mengenal pasti soalan mana. Dalam intro tu pastikan nombor soalan ditulis. Lepas tu intro jawapan. Ini memudahkan pelajar bila nak buat semakan semula dan juga memudahkan pemeriksa semasa membuat penandaan. Okey, dan antara yang penting ialah setiap fakta
diasingkan dengan nombor, iaitu sangat membantu pemeriksa apabila pelajar asingkan fakta-fakta dengan nombor. Semoga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar sekalian. Selamat belajar dan jumpa lagi dalam video cikgu seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.